Okay, Assalamualaikum. Salam cik. Okay, boleh dengar tak? Boleh. Okay, semua sihat Sihat. Alia, okay. Alhamdulillah. Mana seorang lagi? Siapa ni seorang ni? Ezri. Mana? Dia? Tadi dah masuk. Oh, terkeluar balik. Belum masuk lagi. Alia, okay. Dia line lambat je kot sebab tempat dia hujan tadi. Okay. Mana lepas saya cakap ni mungkin dalam 5 minit dia baru sampai kat dia lah. Lepas tu baru dia reply lagi 5 minit ni sampai kat saya balik. Dia keluar dah. Dia tak hujan pun line lambat. Oh, susah juga Oh, sebab pakai ni pakai handphone Dia Maybe dia punya kawasan kot sebab kawasan dia rasanya. kalau macam awak awak dekat rumah ke hostel? Kat rumah lah. Dekat rumah pakai line telekom ke ataupun handphone? Wifi. Wifi telekom ke? Telekom. Okay. Broadband Tapi kadang lambat juga. Mana terpaksa pakai hotspot juga. Okey. Yalah bergantung lah sebab kadang hotspot yang handphone pun kadang laju juga. Lagi laju sebenarnya kadang. Ikut masa. Madrud? Saya pakai handphone cik. Pakai handphone lah? Okey. Itulah sebab saya perasan yang sekarang ni kan ada subsidi tu kan yang yang telekom tu dibagi yang government bagi 300 kan? 300 kalau tu ambil handphone handphone tu. Tapi dia ikut juga tapi macam saya tak dapat. Tak dapat Dia dapat yang 150? Dapat yang 100 yang dapat yang 100 lebih tu sebab Okey. Yang 300 tak dapat. Yelah sebab dia biasanya kalau kita pakai prepaid memang dia bagi 150 je. Kalau kita nak convert kepada postpaid ambil handphone baru dia pakai 300. Tapi kita still kena tambah lah. Dia manipulate kat situ pula. Dia orang pun pandai juga buat bisnes ni. Kan? Tapi okey lah yang 150 pun sebenarnya awak setiap bulan awak dapat potongan RM15 lah kan? RM15 untuk awak punya subsidi lah. So at least daripada sebelum ni mungkin 30 sebulan untuk handphone dah boleh kurang sikit separuh kan. Lepas tu sekarang handphone semua dah unlimited data lah, unlimited call lah, so okey lah. Ya tu. Semua setengah kawasan lah kan, dia punya internet tu tak okey Itulah, kalau lepas hujan lah biasa. Kalau macam Pet Raja ni okey lagi, kalau tempat saya Pet Raja memang setakat ni memang tak ada masalah lah. Sebab tempat dia dah ada fiber optic kan, so laju lah sikit. Tapi macam saya rasa dekat Pagoh pun ada masalah juga. Pagoh kalau pakai handphone pun memang isu lah kalau ni. Jangan kata pakai handphone, pakai Wi-Fi line Wi-Fi college. Yang college ke, yang kabel saya kat office ke memang kadang-kadang putus-putus. Tak reliable lah, tak bagus. Kat sana belum okey lagi. Tak macam dekat Pet Raja lah. Pet Raja tu memang dah tempat dia memang dah stable lah internet Okay. So kita nak sambung balik lah kalau ikut agenda ada beberapa perkara lah saya kena settlekan dulu sebelum mula kelas. First berkenaan dengan projek. Hari tu awak ada bagi tahu yelah sebab awak dah balik ke ke rumah dah masing-masing. So untuk projek instead of nak build guna recycle punya barang untuk buat inilah model renewable energy generation punya model. Actually awak bagi cadangan nak buat dalam bentuk modeling kan. Modeling menggunakan 3D lah. Kan modeling guna 3D guna application lah, tak kisah. AutoCAD ke apa-apa software yang lain pun tak ada masalah. Saya open. As long as awak boleh provide dengan 3D model, lepas tu explanation untuk sistem tu, kemudian ada dia punya file untuk 3D tu lah. So yang tu pun dah okey dah. So dan kalau ikut saya letak dekat author tak silap dia punya due dia 7 Julai kot. minggu last kan?
27 ya? 27. 27 Jun. Haa. 27 sini. Minggu 14 yang itu Saya tak pasti minggu ke berapa tu macam Minggu 14 tu. Sebab minggu 14 sampai 10 Julai. Ya ke? 14, 3 Julai. Last 3 Julai. 3 Julai. 3 Julai. So minggu 15 revision week tu 4 hingga 10 Julai. Jadi awak punya projek ni last projek awak 27 Jun. So 27 hari bulan Jun. So ada masa lagi sebulan lah. So maknanya saya cuba kejar this week dan juga next week untuk habiskan syllabus. So after this awak dah boleh fokus kepada projek lah sebab awak punya lab pun saya rasa should be okay lah kan. Saya dah explain kan, kalau ada masalah awak boleh tanya lah. Okey dah. Dah submit dah? Belum. Dah lukis lah. Okay. So at least awak dah lukis. So bagi saya benda tu awak boleh buat, awak boleh spend, awak cuba spend seminimum yang mungkin. Mungkin sejam 2 jam awak fokus betul-betul dengan group awak, settlekan, submit. Dia selagi awak buat tapi awak tak submit, selagi dia benda tu akan kacau awak. Sebab awak ada benda lain lagi kan, banyak subjek lain lagi. So kena ni lah, maksudnya dapat terus settlekan. Okay, so tu berkenaan dengan projek. Yang kedua pula, kita nak buat test. Okay, so kita nak buat test. Untuk test ni bab 1 sampai bab 3. So sekarang 27. Mungkin saya boleh, mungkin kalau kita buat 27 Jun, mungkin kalau kita buat dalam 10 hari bulan boleh? 10 Jun. Boleh cik, boleh. 10 hari bulan Jun. 10 Jun. Minggu ke berapa? 11. Minggu ke 11 ke? Minggu 11 Minggu ke 11. 10 Jun hari Khamis ni. So test menggunakan test open book, gunakan platform Otter, tetapi awak kena open Gmeet lah. Gmeet still kena open lah. Maksudnya awak boleh rujuk apa saja, internet ke, nota-nota, tapi semua soalannya berdasarkan nota-nota saya lah. Mungkin ada sikit lah yang awak mungkin kena carilah. Tapi awak kena on Gmeet. Maksudnya apa, tak boleh discuss dengan kawan-kawan lah. Tapi boleh rujuk apa-apa je. So saya just nak tengok awak lah, macam feeling periksa lah Okay, so untuk test kita buat pada 10 hari bulan Jun, hari Khamis. Berapa jam? Saya target dalam sejam 15 minit. Sejam 15 minit. Ada berapa soalan? Dua soalan je. 2 soalan. 2 soalan ada anak-anak dia lah. 10 Jun. Test. Okay, so kita buat ES test pukul 10 sampai 11.15. Satu hingga okay, so dia soalan test ni, dia walaupun open book tapi dia tak direct lah. So awak maksudnya apa, awak kena study lah. Awak still kena baca at least. Yang paling penting kena faham lah. So kalau awak baca dan awak faham, saya rasa tak ada masalah untuk awak ni lah. Awak jawab lah soalan test. Okay. So tu untuk test. So kita
buat pada 10 Jun. Kiraan mesti ada Encik Ha? Kiraan ada lah ni. Kiraan saya tak pasti. Awak tengok je lah, awak tengok semua. Awak tengok je daripada bab 1 sampai bab 3. Tak banyak pun sebenarnya, kan? Okey. Tengok, cubalah study, buat study group. Study group menggunakan Gmeet kan? Boleh je. Kan masing-masing. Sekarang awak dah kena belajar macam tu dah. Even saya pun sekarang kalau macam ada masa nak sembang-sembang dengan kawan, masa buka Gmeet je. Buka Gmeet, bawa air kopi, sembang kat Gmeet je. Boleh je, tak ada masalah pun. Awak nak discuss pasal kerja, awak nak discuss pasal projek, buka Gmeet, awak boleh discuss sama-sama awak. Apa ni? Memang itu je lah cara sekarang. Sebab apa? Awak tak ada kat kampus kan? Even saya pun tak boleh masuk kampus. Saya memang kena duduk rumah. Okay, so untuk test 10 hari bulan. So soalan saya tak fully complete lagi lah. So that's why saya tak boleh nak kata apa benda yang ada. Cuma saya akan cuba buat soalan tu tak terlalu direct lah sebab awak open book kan. Kalau tidak awak just copy paste je. So kita tak nak macam tu lah. Kalau boleh kita nak awak at least awak fikirlah, awak faham dan mungkin lebih kepada soalan yang bersifat pendapat lah. So dia kata apa, tak ada right or wrong lah. Yang penting awak faham. Itu je. Saya rasa saya sekejap je awak punya test ni. Alright, so berkenaan dengan test okey. Alia okey tak? Alia cuba tanya dia Cik, takut dia masalah lain pula nak Google Meet tu nanti. Okey, tak apa. Ni dalam, saya rasa kalau awak bertiga ni saya dapat Google Meet pun dah tahu dah takkan dia nak bincang ni kan. Cuma itulah nak seboleh-bolehnya semualah kita akan cuba ni lah sebab sebenarnya nak mengelakkan berbincang. Bincang tu yang kita nak. Tapi kalau awak tengok nota tak ada masalah. Awak tengok nota ke search internet ke, bagi saya tak ada masalah. Itu okey. Cuma tak boleh ni lah. Cuma mungkin kalau periksa yang non-open book, sekarang pun dah boleh dah sebenarnya nak buat periksa yang bukan open book. So bila periksa bukan open book ni, soalan dia mungkin lebih mudah lah. Dan saya boleh letak soalan-soalan yang macam definition. Cuma tak boleh tengok buku. So mungkin platform mungkin dah tak boleh guna Otter lah. Sebab Otter ni dia tak ada lock tau. Kalau macam aplikasi yang lain, ada serta aplikasi ni kalau awak dah masuk, awak jawab kat sistem tu, kalau awak move cursor outside dia punya application tu je, terus dia lock. Awak maksudnya tak boleh niru lah. Tak ada chance langsung nak niru lah. Awak tak boleh refer ke tempat lain lah maksudnya. Itu pula. Bagi saya, kalau nak niru tu awak boleh je. Maksudnya awak boleh print, awak boleh nota tu. Ada je kan. Kadang cuma je lah. So that's why bagi saya biar open book je. So senang. Okay. Okay, so tu soal untuk test. Satu lagi assignment. Okay, so untuk makluman awak, last week saya ada masukkan video untuk bab 4 berkenaan dengan energy storage lah. So mungkin nanti lepas kelas ke saya akan bagi assignment untuk yang yang topik tu lah. Mungkin awak kena buat, saya plan saya nak bagi ni lah, maksudnya awak buat writing dalam bentuk just one page summary apa yang ada dalam topik tu, dalam chapter 4 tu. Nanti saya akan bagi description lah. So tak susah pun. Tujuannya nak awak tengok video tu, cuba fahamkan dan awak buat summary dia, buat ringkasan apa yang topik tu ceritakan. Okay. So tu yang untuk assignment. Okay, so kita balik semula kepada yang ni lah, kita tak habis last week kan. Hari Ahad itu. Okay. Okay, so last week, hari Isnin itu hari Isnin itu kita ada discuss berkenaan dengan kita ada tengok design lah design untuk sebuah rumah. Design untuk sebuah rumah, rumah kecil je lah. So ada 2 bilik air, kemudian ada 1 living room, dining room dan 1 kitchen. So macam mana
berdasarkan layout rumah yang kita ada tu, macam mana kita nak prepare dia punya sistem wiring dia lah. Kita nak prepare dan design dia punya electrical system. So biasanya kalau kita nak design, nak prepare untuk rumah ni, untuk electrical wiring ni, bila orang cakap okay, aku dah ada layout rumah, macam mana nak buat design, macam mana nak sediakan orang kata apa, pendawaian untuk rumah tu lah, pendawaian elektrik kan. So biasanya yang paling asas sekali, kita daripada layout ni lah yang kita kena letakkan apa benda yang kita nak ada. Biasanya kalau yang real punya, kita akan terus letak tau, mesin basuh nak letak kat mana, peti ais nak letak mana, terus letak, then baru kita letak, setkan soket outlet dia, kita setkan, kalau macam contoh ruang tamu, awak nak letak sofa kat sini, saya letak skala lain lah, supaya senang awak nak differentiate rasanya. Saya letak warna hijau. Contoh awak ada peti ais kat sini, awak ada kitchen cabinet katakan, kitchen cabinet. Okay. Kemudian awak ada cooker kat sini katakan, ada cooker. Okay, katakan dekat ruang tamu pun awak ada satu sofa, set sofa kan, awak ada sofa. Okay, dan awak ada TV lah kat sini. Awak pasang ada TV. So dia punya kedudukan soket outlet, kedudukan dia punya switch, semua mesti selepas kita letak kita punya apa ni, perabot-perabot kita, dan baru sesuai lah. Otherwise lagi kita letak soket outlet, soket outlet tu dekat kepala, soket outlet tu dekat tempat yang tak kena, tak sesuai. So that's why biasanya kalau nak buat pendawaian ni, nak katil, almari, semua benda tu kita kena consider dulu kedudukan dia kat mana yang paling sesuai, dan baru kita boleh letak lah. Once awak dah ada tu, dah letak load semua, barulah kita letak lampu, letak kipas, letak switch, dah complete dah semua, dan barulah kita pergi kepada, kita senaraikan lah dia punya komponen-komponen dia. Ni saya ulang balik, recap balik lah sebenarnya. Kita recap balik yang last week sebab saya tak record. Once awak dah masukkan semua load-load dia, then awak kena listkan lah. Listkan dia, tujuan kita list sebenarnya kita nak dapatkan data berapa jumlah tenaga yang kita gunakan. Sebab apa? Tujuannya adalah untuk kita tentukan, kita nak tentukan ni, bila dekat DB, saya tengok gambar yang ni. Belakang sikit. Okey. So tujuannya apa? Bila kita tujuan kita senaraikan semua alatan elektrik tu, lampu, kipas, soket outlet, kalau ada aircon, water heater, tujuannya kita nak calculate dia punya arus dia. Berapa jumlah arusnya? Tujuan apa? Kita nak tentukan berapa rating untuk ni, apa ni? Main switch ni. Ni kan dekat DB kat depan tu kan. Ini penting, kita nak kena tahu berapa dia punya current rating. Kalau kat sini tunjuk, ni dia dah ada dia. Kalau macam ni dia 63 M, 63. Kalau macam ni pun berapa ni? 63 juga. So dia guna 100 mA dia punya sensitivity. So kita sebenarnya tujuannya kita nak tentukan ni, main switch punya rating. Mungkin kalau rumah tu kecil, biasanya tak perlu pun pakai 63, kita boleh guna 40 sebab kita ada dua choice, 63 ataupun 40, 40 M. Sama juga dengan ni. Ni kita panggil ERCB, ERCB, ataupun ada juga dia fungsi dia sama, RCCB, kemudian RCD, bendanya sama. Nama lain, dia punya cara sistem tu berfungsi berbeza sikit, tetapi fungsinya sama. Tujuannya dia nak untuk safety lah dalam electrical wiring tu. Kemudian awak ada yang ini semua ni, kita panggil dia MCB. So MCB ni lah yang pergi, kalau contoh awak ada lampu dan kipas. So untuk 1 liter tu mungkin akan sambung dekat MCB pertama. Ni sama tak ni, step 1. So step 1 ni pun sama, kita nak kena tentukan berapa dia punya rating dia. Macam ni 16 M. Kalau tengok yang ni 20 M, ni 16.
16. So actually nilai ni ada sebab kenapa kita pilih nilai tu. Bukannya kita just ambil je. Tak, kita kena tentukan, kita kena calculate berdasarkan kita punya lita yang kita design lah. So that's why tak semestinya sama lah. Dia akan berbeza, kita tak boleh just pick value. Kita kena tentukan berapa nilai dia tu. So last week actually kita dah tentukan dua nilai. Nilai yang pertama ni untuk main switch dan juga nilai untuk ALCB. Kita dah tentukan. Dan ALCB pun kita letak dua. Actually dia dua lah. Kadang-kadang ni satu je kan. Dia akan ada dua, sebelah menyebelah. So nanti untuk part untuk yang lita yang fix, yang tetap, lita lampu kipas dan juga aircon dan juga water heater, dia akan lalu satu ALCB, dan satu lagi lita untuk soket outlet pun dia akan lalu satu lagi ALCB lah, yang orang kata apa, yang lebih sensitif. Okay, so tu setakat ni jelas sebab apa kita kena calculate dia punya, kita kena list kan load tu. Itu kalau ni lah, kalau rumah yang baru nak design macam tu lah biasanya kita buat. Kalau contoh nanti awak nak design rumah ataupun at least awak nak buat penambahan lah, contohnya awak nak tambah soket outlet dekat rumah awak ni, satu bahagian nak tambah soket outlet. So biasanya paling mudah kita tambah je satu lagi MCB, then tarik wire. Tarik wire pergi ke part mana yang kita nak tambah tu lah. Mungkin biasanya satu MCB ni kita boleh pecahkan kepada 2 ataupun 3 lah maksimum dia punya soket outlet. So kita balik semula buat design ni. Okay, so once kita dah listkan, senaraikan dia punya item-item yang ada dalam kita punya sistem penawayan kita, dan kita boleh calculate dia punya connected load. Connected load ni, sebab apa dia panggil connected load? Connected load tu adalah peralatan yang disambung kepada electrical point. So that's why dia panggil connected load lah. Dan biasanya dia punya amount of power tu kita ambil full lah daripada rating dia. Kalau contoh dekat stiker belakang tu tulis 1000 katakan, 1000 watt dia punya power rating. Dan connected load dia adalah 1000 watt lah. Tetapi bila berdasarkan diversity factor, sebab certain equipment kita tak gunakan dia 100%. Biasanya kita akan guna mungkin dalam satu hari tu kita mungkin akan guna mungkin dalam beberapa persen je. So untuk dia punya maksimum demand dia kita boleh letak dalam 70% lah. Itu paling maksimum lah biasanya kalau kita guna. Even lampu pun awak tak buka sepanjang masa kan. Mungkin malam je awak buka, mungkin ada setengah tempat awak buka mungkin bila awak ada kat ruang tu baru awak buka. So biasanya kita boleh letak dalam 70% lah. Secara 70% tu pun still tinggi lagi maximum demand. Sebab apa? Kebiasaannya less than that. So that's why kita guna maximum demand. Maximum demand ni 70% daripada connected load. Sebenarnya kalau tengok dekat rating equipment tu dia tulis 1000 watt. So macam 1000 watt tu lah yang maksimum sebenarnya. Tapi tak, 1000 watt tu dia punya full rating dia. Tapi tak, kita tak pakai macam tu. Biasanya kita akan pakai dia punya maksimum kita pakai 70% je daripada total dia punya power rating ni lah. So that's why kita guna maximum demand. So daripada maximum demand ni lah kita boleh dapatkan total maximum demand. So tujuan dapatkan total maximum demand ni adalah untuk tentukan arus yang kita nak masuk dalam kita punya rumah kita lah. So yang itu yang main dia lah. Bila dapat total maximum demand ni kita boleh tentukan dia punya main switch punya rating. So kat sini kita calculate hari tu kita dapat 19.27. So kita boleh guna 40 punya fuse lah untuk main switch dia. Kita boleh guna 40 punya fuse. So kita ada main switch. Ni kita calculate main switch ni berdasarkan total maximum demand. Kita calculate dia punya main switch punya rating lah. Then kita dapat 40 So 40 ni berdasarkan daripada yang arus yang kita dapat ni. So kita tak boleh guna sebab fuse tak ada yang 19 tak ada yang 20 So biasanya kita kena ambil ni lah
Dan dia kena ada budget sikit lah, macam saya mention last week kan. Kita tak boleh ambil kalau kata contohlah kalau kita punya current yang kita calculate dekat sini dapat 28 M. Contohlah kita dapat 35 M lah kata kan. Kita dapat 35 calculate, dan kita dapat 35 M. Then dia punya main switch kita tak boleh guna yang 40 kan, tak boleh ambil yang 40 M. Kita tak boleh ambil yang 40 M. Sebab dah terlalu dekat kan, margin dia hanya 5 M je. So tak selamat lah. So kalau kata awak nak guna untuk extra energy, dah tak boleh. So biasanya kalau 35 ni kita boleh terus ambil yang ambil 63 M. Dia punya fuse je lah. Sama juga yang untuk ELCB. Okay, so untuk ELCB pun kita kira kita dapat 40. Sebab apa? Ni 10 untuk yang A dan untuk yang B 16. Yang ini yang litar tetap kan, litar yang apa ni? Lampu. Yang A ni lampu, kipas, water heater plus aircon. Yang fix. Manakala yang bawah ni, yang B ni pula adalah socket outlet. SO, socket outlet. Yang socket outlet. Okay, once kita dapat tu, kita boleh terus lukis lah. Biasanya kalau dalam electrical, orang tak present dia punya sistem penawaian dia dalam bentuk lukisan yang biasa kat layout rumah tu. Tak, dia lukis dalam bentuk, kita panggil dia single line diagram. Inilah dia single line diagram. Dia ada ada neutral link, ada cutout fuse kat sini. Cutout fuse. Yang cutout fuse ni yang kalau awak tengok dekat meter kat luar rumah yang TNB cabut kalau awak tak bayar elektrik. Kalau awak tak bayar bil elektrik, TNB akan cabut yang tu. Yang tu dipanggil cutout fuse. Fuse yang sambung live lah. So biasanya ataupun kadang-kadang dia ada fuse. Fuse tu kalau terbakar pun dia akan awak putus bekalan lah. Biasanya kalau isu dekat luar rumah ni kita akan panggil TNB lah. Dan awak ada meter. Dan awak ada main switch. Ni main switch. Okay. Kalau tadi kita guna 40 kan. So letak 40 sini 40 M. Ni main switch. Kemudian kita ada ELCB 40. ELCB B pun 40 juga. Dan dia akan pecah pergi kepada inilah litar-litar ni. Okey, so kat sini kalau macam sini kita guna 4 mm square dia punya size kabel. Yang ini pula kita guna sebaik-baiknya yang pergi kepada MCB pun sama, kita boleh guna yang 4 lah. Ni pun 4 mm. Ni pun 4 mm. Dan selepas ni lah baru kita boleh guna yang bergantung kepada jenis lah. So kalau contoh untuk lampu, litar lampu 1, litar lampu 2, kita boleh guna 1.5. Ni kan tadi kita hari tu kita dah asing-asing kan. Litar lampu ada 2 MCB. Untuk litar water heater dan aircon ada satu-satu kan. Satu water heater, satu aircon lah. Okay, so sekarang kita nak calculate. Saya akan tunjuk contoh lah. Satu untuk lampu. Ni. Satu untuk lampu. Kemudian satu untuk katakan water heater lah. Dan satu untuk socket outlet. Complete lah. Satu, dua, okay, so 3. So kita ada 3 MCB lah yang kita nak tentukan. Okay, so kita calculate dia. Okay, dan biasanya rules, ni dia lah. 1 MCB kalau untuk litar lampu kipas, maksimum kita boleh guna 10 untuk lampu dan kipas. Tetapi tak semestinya tu, kita boleh kurangkan lagi lah. Kita boleh reducekan dia punya. Kita boleh, orang kata apa, boleh ambil kurang daripada tu lah. Tetapi rating dia akan
berkurang lah. Untuk soket outlet pula maksimum dia 3 untuk satu MCB. Kalau untuk water heater, untuk aircon, untuk cooker point, pagar elektrik, yang auto gate tu mesti satu je lah, dia tak boleh share MCB dia. Okey, kemudian okey, so kita tengok yang untuk yang pertama. Yang pertama kita ada okey ni MCB pertama. MCB yang pertama ni. Okay, ni MCB pertama ni. Dia ada lampu 1, ada lampu 2, lampu 6, lampu 7. Okey, yang lampu ni berapa ni dia punya? Okey, lampu 6, lampu 7 ni lampu bilik air. Dia punya rating dia 40 watt. Lepas tu kipas 1, kipas 2, kipas 80 watt. So awak boleh jumlahkan lah berapa dia punya total current ni untuk yang ni. Total dalam watt lah, kita kira yang connected dulu. So kalau kata MCB pertama ni, awak boleh jumlahkan. Satu L2 ni 60 tambah 60 tambah 40 tambah 40. So ada 200 lah. So 200 dan tambah 80. Jadi 360. Yes. Yang lampu 12 tu termasuk kan dekat MCB 1? Lampu 12 tu. Yang 12. Yang mana? Yang dekat R2 tu lampu kan, yang lampu ke-12. Sebab yang satu tu. Okey. Ni L2 ni. Oh, L2 kan? Ni L2. Ni L2. Okay. L2, ni L1. So kita ada lampu pertama, lampu kedua, kipas yang pertama F1, kemudian F2, kemudian kita ada lampu bilik air ni, ada 2 kan, L6 dan L7. L6, L7. So kita jumlahkan semua. Satu MCB dia akan sambung semua kipas, lampu dan kipas ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya kalau awak off je MCB dekat DB, automatik ke-6 ni lampu dan kipas ni tak berfungsi. So macam tu lah dia punya konsep litar dia. So nanti saya tunjuk macam mana litar dia. Okay, so kita cuba kira. Ada pun. Jadi kat sini lah. So untuk MCB 1, untuk MCB 1 kita ada, kita connect load tu. So connect load dia adalah, yang ni MCB 1 ni dia ada L1, L2, L6, L7 dan kipas 1, kipas 2. So ni berapa ni rating dia? So rating dia nak 60, 60, 40, 40, 80, 80. So jumlah dia semua. So connected load CL, connected load dia adalah 60 tambah 60 tambah 40 tambah 40 tambah 80 tambah 80. Maka jumlah dia adalah 360 watt. Dia jumlah. So maksimum demand dia berapa? Maksimum demand dia adalah, kita boleh calculate lah. Maksimum demand adalah diversity factor. Diversity factor darabkan dengan connected load. Ni 0.7 darab 360. Dapat berapa ni? $360 darab 0.7. 252. Okey, awak dapat 252 watt. So ni dalam watt lah. Ni untuk yang pertama punya MCB. So daripada watt yang untuk maximum demand dia, then awak boleh calculate dia punya current dia. Guna rumus yang saya dah mention sebelum ni lah. Arus dekat MCB 1. MCB 1. Okay, I MCB 1.
guna rumus. Guna rumus ni. I sama dengan P over V darab power factor. Power factor ni fix ya. Dia punya power factor ni fix. Kita guna 85% lah. 0.85 Dan voltan, dia punya V dia, voltage dia adalah 230 standard So fix lah. So P over V darab power factor. So power dia berapa? Ni kenapa kat sini maximum demand ni PMD. So ini sebenarnya PMD lah power, maximum demand power lah sama juga, ni pun P connected load power lah Okay, so kadang-kadang dalam electrical kita guna term maximum demand untuk bila watt tu kita tahulah maknanya dia dalam bentuk kuasa power. So yang ini 252 bahagi dengan 230 darab 0.85. So then awak boleh dapatlah berapa arus yang lalu kat situ. Roughly lah 252 bahagi dengan 230 bahagi dengan 0.85. So kita dapat dalam 1.3 ampere. Kan 1.30, 1.29 lah, 1.3 lah senang current dia. So ni arus yang lalu dekat litar yang pertama, litar yang MCB pertama. So berdasarkan ni awak tu dah boleh tentukan dia punya MCB dia berapa. So MCB 1 rating can be, terus awak boleh pilih lah. So berapa awak boleh ambil? Awak boleh tengok lah berdasarkan table. Awak boleh tengok kat sini. Kita ada 1, ada 3, ada 6. So awak boleh ambil apa? Awak boleh ambil 3 lah kan. Sebab tadi kita dapat 1.3. So yang paling terdekat 3M lah So kita boleh pilih 3 ampere MCB. So settle yang pertama untuk MCB yang pertama lah. Okey setakat ni? Boleh Okey. Boleh. Then kita so, contoh kalau kita nak litar, kita ada so biasanya kalau untuk dia punya wiring dia sangat mudah sebab kita kalau untuk lampu ni dia ada live dan juga dia ada live dan juga dia ada neutral kemudian earth lah. So kita ada 3. Kita ada live, kita ada neutral, kita ada earth. Dan kita ada lampu yang pertama. Contoh lah ni. L1 ni dekat L1 kemudian kita ada kipas kan. Okay. Kemudian kita ada lampu bilik air pula. L6, L7. Kemudian kita ada lampu 2 dekat bilik belakang. Ni bilik pertama, ni room pertama. Ni R1. Kemudian ni bilik air 1 kan. Toilet 1, toilet 2. Kemudian kita ada kipas 2. Kemudian kita ada lampu yang kedua. L2. Ini untuk yang room yang kedua. Dan sebenarnya ni semua akan berkongsi wiring yang sama. Sebab dia satu MCB je kan. So ni yang L ni sebenarnya keluar daripada MCB awak. Neutral ni awak ambil daripada neutral point. Kan ada kalau macam dekat DB awak tu kan ada macam bar kan. Yang screw kan. Saya tunjuk tu. First dengan neutral dia ada betul dia ada macam bar, dia ada betul ada ni lah. Apa ni? Tak ada tak gambar. Kalau ada mungkin boleh tunjuk awak.
Dia biasa macam buah macam ni lah, berpanjang ni kita masukkan wire, dia dalam bentuk metal lah, dia macam ni bentuk dia. So ada skru banyak. So kalau awak buka DB awak akan nampak benda tu. Ni dia tertutup kan. Sebenarnya dia akan ada kat bawah ni. Dia punya neutral link tu kat bawah ni. Ada skru, ada lubang lah. So kabel neutral kita akan masuk kat sini lah. Masuk banyak-banyak. Sama juga earth. So earth kat sebelah sini. Dia either side lah, tak kisah mana-mana. Kalau sini kita neutral, sinilah yang kita akan sambung earth dia. Kita sambung earth dia. Yang untuk live kita sambung kat sini, atas ni. So misal L sini, neutral kat sini, earth kat sini. Untuk ni lah. Untuk kalau dekat dalam DB kita lah. So bila kita nak buat wiring, untuk contohlah untuk wiring lampu pertama, tarik wire je sebenarnya. Okay, so kita tarik wire je. So actually untuk yang pergi ke lampu ni, kita nak sambung mana? Kita ambil yang neutral. Yang neutral yang kena pergi ke lampu. Satu. Kemudian dia akan lalu ke sini pula. Satu. Ini bahagian neutral lah, awak sambung. Okay, dah habis dah pun. Ni wiring untuk neutral. Biasanya daripada DB tu dekat neutral point tu awak tarik satu kabel naik atas bumbung, pergi ke lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat. Kipas satu, kipas dua kan. Sampai habis. Then dah sambung dah. Kemudian awak ada switch. Untuk setiap satu ni awak ada switch. Okay, switch yang pertama ni lah. Ni L1. Kemudian awak ada switch yang kedua. F1. Kemudian awak ada untuk yang ni. Lampu yang ke-6. Bilik air kan, toilet 1. Kemudian awak ada yang toilet yang kedua. L7. Kemudian awak ada ni pula. L ni kipas. Kipas F2. Last kali switch ni. Untuk lampu bilik belakang ni lah, bilik yang kedua. L2. Okay, so macam mana kita nak sambung ke dia? Okay, saya wiringkan earth dulu lah. So biasanya earth ni, biasanya lampu kita tak sambung, tapi ada kipas kan. So biasanya kita akan tarik lah. Daripada earth ni pun sama. Dia akan pergi ke metal body. Sama juga ni. Dia akan pergi ke metal body. Metal body dia. Metal. Kalau tak ada metal, tak payah sambung lah. Tapi kita kena tarik lah pergi ke tempat lain. Ke kipas. Yang penting bersambung lah. Ni untuk earth. Kemudian kita ada live lah. Yang live ni yang kita pergi ke switch semua. So biasanya kontraktor dia akan buat macam ni lah. Saya tukar colour merah. Okay, so daripada live ni dia akan pergi ke switch semua. Saya tarik satu. Satu bawah. Okay, pergi ke switch. Sama juga ni, dia akan move pergi ke switch yang kedua. Pergi ke switch yang ketiga. Pergi ke switch yang keempat. Dia akan loop je. Dan dia akan pergi ke switch yang kelima. Pergi ke switch yang keenam. So that's why bila awak buka dekat switch-switch awak, awak nampak kenapa ada dua kabel kan masuk kat satu tempat. Rupanya dia ambil lah daripada sebelah kan. Maksudnya daripada MCB, ni daripada MCB, daripada neutral bar, ni daripada earth bar. Dekat dalam DB lah, semua dalam DB ni. Okay, so ni tak complete lagi. Sebab apa? Yang keluar daripada switch ni tak pergi ke lampu lagi. So, dia tarik kan ni. Pergi ke lampu pertama. Pergi ke kipas yang pertama. Pergi ke lampu toilet pertama. Pergi ke lampu toilet yang kedua. Pergi ke kipas yang kedua kat bilik belakang. Sama juga pergi ke lampu kedua. So awak dah dapat dah complete circuit lah ni. Awak perasan. Live, pergi ke switch. Ni masuk dan patah balik pergi neutral. Kan? On lah lampu pertama. Sama juga lampu kedua. So jadi semua guna satu circuit. Ni MCB satu MCB je lah. So kalau MCB ni kita off, MCB pertama ni kita off. Terus lampu pertama, lampu kedua, lampu toilet pertama, toilet kedua, kipas
Dua-dua bilik ni tak boleh function lah. Kalau kita nak buat maintenance, biasanya kita buat macam tu lah. Biasanya nak buat maintenance, awak tutup je tu, awak dah boleh nak tukar kipas ke, nak tukar lampu ke, nak tambah wiring ke apa, awak boleh buat lah. So that's why penting kat rumah kita kena check. Buka semua lampu, buka semua kipas. Okay, tutup satu MCB. Tengok mana yang mati. Then kita boleh take note lah. Supaya apa? Senang. Bila kita dah tahu macam tu, kita boleh buat maintenance dia. Okay tak sekarang ni? Okay? Okay. Okay, good. Okay. Alright. Okay, so ni MCB yang pertama. Kita cuba pula buat yang MCB yang seterusnya. Kita nak buat untuk MCB water heater. Kita ambil yang water heater. Okay, so yang water heater, kita berapa rating dia? 1500. Okay, 1500 watt. Okay, so macam mana kita nak tentukan dia punya MCB lah. Okay, sekejap saya cuba kecilkan dulu. Okay, so sekarang kita cuba buat yang untuk yang MCB yang ni, yang water heater punya. MCB water heater. Okay, so MCB untuk water heater. So rating water heater 1500 watt. Untuk water heater dia 1500. So dia punya connected load, power connected load dia adalah 1500 lah. 1500 watt. So daripada sini kita boleh kira maksimum demand dia. Power maksimum demand dia adalah diversity factor terapkan dengan berapa ni? 0.7 darab 1500. So kita akan dapatlah dalam berapa? 10. Okey, 1050 watt. Okay, so dari sini awak boleh tentukan dia punya current untuk water heater ni. Current water heater yang lalu kat yang masuk water heater. Ni sama dengan P maximum demand divide dengan voltage darab dengan power factor. Ni 1050 watt bahagi dengan 230 darab 0.85. So awak dapatlah berapa current dia. Ni kita nak tentukan dia punya rating dia. Sebab kita nak beli MCB, tapi kita nak kena tahu dulu berapa current yang lalu kat situ. Then baru kita tentukan yang sesuai lah. Kalau kita main ambil je mungkin tak selamat kan. 1050 bahagi dengan 230 bahagi dengan 0.85. So akan dapat dalam 5.4. 5.4 lah 5.4 ampere. Ini current yang lalu dekat water heater punya wiring lah. So dari sini awak boleh tentukan dia punya MCB dia. So MCB water heater rating, boleh pilih lah berapa. Awak boleh ambil 10 lah. Kalau macam 6 tak sesuai, so kita boleh ambil 10 je berapa. 10 lah awak boleh ambil. 10 boleh, 16 pun boleh. Kita ambil 10 lah. Ambil 10. 10 ampere atau 16 ampere. Sebab kadang-kadang ni bila isunya water heater ni, dia kadang-kadang dia bila starting dia nak start tu dia guna current tinggi sikit. So kita boleh guna sama ada 10 ataupun 16. 10 pun sebenarnya actually dah okey. Tapi kita tahu lah rating dia berapa. Mungkin kalau rating dia
biasanya water heater ni mungkin kadang-kadang dia 2000 watt, 2000, 3000, so bila macam tu awak kena calculate berapa. So ini untuk 1500 ni biasanya kita boleh guna yang ni dan 10 amp. Okay, so daripada sini sama juga awak boleh buat dia punya wiring dia. So kita ada macam biasa kalau dekat DB, awak dekat DB awak, awak ada live, awak ada neutral, awak ada earth. Okay, so kita ada water heater kat sini. Ini water heater kita. Okay. Ada button, ada inlet air keluar masuk okay. Kemudian ni akan pergi kepada ni lah, tempat keluar mandi kan, shower punya ni lah. Okay, so kat sini dia akan ada 3 masuk. Ada live, ada neutral, ada earth. Dia akan masuk 3 untuk water heater. Okay, so bila macam ni, untuk water heater, daripada DB ni MCB lah, MCB water heater dekat DB. So awak dah pilih MCB dia sama ada 10 ataupun 16. So then awak nak buat wiring, awak tak boleh tarik terus sambung tau. Awak kena, untuk water heater syarat dia apa? Kita tengok balik syarat dia. Saya ada letak dia punya requirement dia. Jauh pula patah balik. Okay, untuk water heater nak. Ni kalau biasa water heater kat bilik air tu kita panggil instantaneous water heater lah. Untuk instantaneous water heater ni dia kena ada 2 control switch dan juga dia punya own residual current device, RCD lah ataupun ERCB je sendiri. So dia kena ada sendiri punya RCD ataupun ERCB lah. Kemudian dia kena ada dengan heater ni kalau kurang daripada 3 kW dia kena connected to a 20 amp or 30 amp rated circuit breaker fuse dengan isolated switch and residual current lah. So dia mention kat sini dah 20 ataupun 30 amp dia punya syarat dia yang kurang daripada 3 kW. So kita tengok yang kita punya. Kita punya water heater berapa? 1,500 kan? So dia punya MCB je actually kita tak boleh guna 10. Kita kena guna apa? Kita kena guna 20 amp lah. Untuk save dia syarat dia ni. So kita kena guna 20 amp. Dan kabel dia pun sama, kita kena guna 4 amp lah. Yang tu sebab apa? Kadang-kadang current dia water heater ni bila melibatkan heating element memang dia akan tarik current tu sangat tinggi. Tambah-tambah starting bila ada pump motor lagi lah dia akan tarik untuk mula. So dia kena letak 20 amp lah. So kita still kena kira macam tadi. Cuma dia dah kena ada ni lah. Kita balik. Okay. So instead of kita ambil 10 dan 16, kita choose 20 amp MCB. Kita ambil 20 amp. So MCB untuk kat sini 20 amp lah. 20 amp kita ambil. Based on requirement. Okay, so satu. Kemudian dia kena ada ERCB ataupun RCD. Dia kena ada ERCB ataupun RCD. Dia punya own RCD untuk safety lah. So biasanya kita tambah kat sini. Kita tambah satu. Okay. ELCB. Biasanya paling mahal sekali dekat electrical wiring ni ELCB lah. ELCB ni biasa harga satu dia dalam RM60 lah. RM60. Kalau MCB ni murah je, RM5, RM4 awak dah boleh dapat MCB. Miniature circuit breaker tu.
Kalau ELCB, RCD harga dia dalam 60, 70, 50, kadang paling murah pun 40 lebih lah boleh dapat. So untuk main switch biasanya dalam RM30 boleh dapat dah main switch. Sebab apa? ELCB ni lah yang untuk safety kat rumah awak lah. Kalau ada short circuit ke apa, dia akan trip dulu. Dan dia biasa ada button push monthly lah. Itu kita panggil di ELCB. So dia kena ada ELCB yang lalu dekat live lah, daripada live ni. So rating ni berapa? Kita kena guna 40 lah. Dia paling rendah ada 40 dan dia punya sensitivity dia untuk water heater mesti 10 mA. Paling sensitif. Beza sikit je current masuk dan current keluar, terus dia trip. So ni dia akan lalu ni. So kalau saya buat wiring, kita dah ada ni. Kemudian awak boleh terus, lepas ni dia terus boleh pergi ke ni lah. So biasanya live ni akan lalu sini, akan pergi ke live sini. Terus pergi tu. Tapi dia akan lalu ELCB lah. Sama juga dengan neutral. So neutral pun dia akan lalu, actually dia mesti lalu ni, dia akan lalu ELCB. Akan melalui dia. So dekat ELCB ni sebenarnya dia akan ada dua masuk, dua keluar lah sebenarnya. Tujuannya apa? Sebab dia nak ni, bila current masuk kat sini, katakan current masuk 6.1 amp masuk. Kemudian yang balik semula, katakan current dia 5.9. Okey, berapa beza dia? 6.1 tak payah 6.9. Katakan 6.0 dia cukup. 6.0 ampere. 6.1 masuk, yang keluar dia 6.0. So berapa dah beza dia? 6.1 tolak 6.0. Beza dia adalah 0.1 amp. So awak tengok pula awak punya ELCB awak. ELCB awak 10 mA. 10 mA ni sama dengan apa ni? 0.01 ampere, betul? Terus awak punya ELCB ni akan trip. Terus trip sebab berbeza. Kalau dia 6.1 masuk, 6.1 keluar, okey, dia takkan trip. Kalau 6.1 masuk, yang keluar tu mungkin 6.095 ke kata. 6.95 lah. 6.095 still function lagi sebab dia beza dia 0.05 lagi kan ampere. So tujuannya apa? Sebab water heater ni bahayanya apa? Kan awak mandi panas. So kalau leakage dia terlalu besar, current tu boleh pergi ke awak. Kan dalam air lah, kan? Banyak kes dulu-dulu orang tengah mandi terus kejung, mati. Air tu ada leakage current. So current sentiasa mengalir kan. Secara tak sedar terus kejung. So that's why untuk water heater memang dia kena ada protection dia. Dan kebanyakan water heater yang sekarang dia dah ada, dekat sini pun dah ada RCD dah. So that's why dia mahal sikit lah. Dia dah ada protection sikit lah. Tapi still to be safe kita pasang juga extra protection. Kadang-kadang mungkin tak ni kan. So kalau kita dah pasang kat sini kita dah boleh cari water heater yang murah pun tak apa dah. Tak ada isu lah. Okay, so untuk earth pun sama. Kita sambung lah. Earth. Ni earth terus direct je lah. Okay, so settle untuk water heater. So settle untuk water heater punya MCB. Saya tunjuk gambar. So pengiraan dia lebih kurang lah. Kalau untuk aircon pun sama, pengiraan dia lebih kurang je. Cuma aircon dia tak ada LCB lah, terus direct je. Awak cari MCB dia punya rating berapa dan tengok daripada requirement yang saya bagi awal kat slide tu, then awak boleh tentukan berapa dia punya ni lah, dia punya apa ni, dan buat pendawaian lah, sambungan pendawaian lah. Okay, so ni untuk water heater. So kita buat satu lagi untuk socket outlet lah. Last untuk socket outlet. Kita tambah slide, saya lupa nak tambah satu lagi. Okay, so nanti slide ni saya akan share sekali lah. Ini slide. Okay. Nanti saya susun balik. Tak
nak tersusun ni sebenarnya. Tak sepatutnya untuk ni kat sini kan. Dan ketiga-tiga ni sepatutnya baik. Dan hang pula. Okay, so sepatutnya 3 slide ni dia selepas calculation untuk main switch lah. So, saya letak ni. Okay. Tak boleh. Alright, so layout belum lagi ya? Okay, dan okay, so ada layout rumah, kemudian kita punya list of item kita, total connected load maximum demand, kemudian kita kira DB estimation dia untuk main switch dengan PLCB, dan baru kita kira untuk MCB 1 lah. So MCB 1 ni sama dengan MCB 2 lah untuk lampu, sebab dia dua lampu, lampu kipas, kemudian awak kira untuk water heater. So ni untuk aircon pun lebih kurang. So saya tambah. Dan kita kira satu lagi untuk soket outlet lah. Okay, so ini pun saya tambah dulu sikit. Okay. Please calculate for MCB to ada lighting and fan. Okay. Ni sama mudah. Please calculate MCB for aircon. Okay. So last kita nak tentukan untuk apa ni, untuk soket outlet. So MCB SO satu, tiga lah. So ada kita tiga ke dua kita pakai. Okay, dua. So kita ada total soket outlet kita ada 15. So 15 kita buat apa ni? 15 ke 16. So last satu. So kita ada dua, setiap bilik dua. So kita ada total ada 8 MCB lah. So sebenarnya the calculation ni lebih kurang je lah. Sebenarnya awak kira satu awak dah boleh dapat untuk yang lain-lain. Cuma yang last yang satu tu je awak boleh recalculate balik lah. Okay, so MCB tu soket outlet ada 15 soket outlet sebenarnya dekat rumah awak ni. Ada 15 soket outlet. So is MCB control to socket outlet. Control to socket outlet 13M. Control to socket outlet. So untuk socket outlet yang pertama, MCB socket outlet yang pertama, awak ada dua socket outlet lah. 2 kali 13 ampere socket outlet. So sama juga awak nak tentukan dia punya connected load dia. Connected load 300 watt. 300 watt. Kita tengok kat sini kita guna 300 watt. So awak boleh tentukan lah P maksimum demand dia sama dengan ni kali dengan apa ni, 2.
600 watt. So P maksimum demand dia adalah 0.7, diversity factor darabkan dengan 600 lah. So akan dapat berapa? Kita darab 420 watt. So current I sekian 420 divide by 230 darab 0.85. Apa dapat ni lah, bagi 230 0.85. 2.1. Yes, 2.1 M. Tapi jangan tertipu dengan 2.1 ni. 2.1 ni nampak macam kecil kan. So tapi biasanya untuk soket outlet ni dia akan pakai banyak. Sebab apa? Satu soket outlet 13 M. So kalau awak ada dua soket outlet, biasanya 16 M lah. 16 ampere. Satu soket outlet sama dengan 16 ampere. So kalau dua soket outlet, awak dah double dah 13 ni, sorry. 13 ampere. So 2 berapa? 26 ampere. So 26 ampere ni kalau awak darabkan dengan diversity factor 26 darab 0.7, awak dapat dalam ni 18.2. 18.2. Sebab kita kena consider sekali dengan awak pasang extension kan. So biasanya untuk ni kita guna untuk ni dia kabel kena 2.5 minimum lah. Lebih tak apa, kalau pakai 4 mm pun okey. So dan untuk dia punya MCB rating awak tak boleh tengok berdasarkan ni. Ini kita consider minimum requirement lah kot. Sebab apa? Kadang kita guna tak, kalau macam kat rumah contohnya, kalau macam sekarang ni awak student mungkin awak pasang banyak station, tapi kalau macam saya kat rumah, setiap soket tu biasa saya pakai satu barang je, satu barang dan tak semuanya on lah So biasanya untuk soket outlet ni MCB rating sebaiknya sama ada 16 ampere ataupun 26 ampere. Ambil ni. Kita boleh tengok berdasarkan ni lah. Ni dia tulis 25. Sebenarnya kalau banyak kat kedai awak akan jumpa 26, 30, 32. Tengok sini. Kalau kat sini dia pakai paling tinggi 20. 20 pun maksudnya boleh dah. 16 atau 20. Dia minimum biasanya kalau untuk lampu, biasa kalau awak dekat rumah, kalau beli rumah baru, biasanya awak akan jumpa dia punya MCB dia 6 ampere ataupun 16. So biasanya 16 untuk soket, 6 untuk lampu. Untuk lampu lah. So kat sini kita boleh guna ni lah. Kita guna sama ada 16 dan ke atas lah. Dan ke atas. 16 pun okey dah saya rasa. 16 dah okey dah. Okay, so boleh guna 16 ataupun 20 ataupun 26. Untuk ni lah. Untuk dia punya dia punya MCB dia. MCB. Dan untuk circuit, macam mana kita nak buat circuit dia? So untuk circuit, asal awak dah buat senang. Biasanya kita pakai common dekat rumah, kita guna radial. Kita tak guna ring . Ring ni biasanya untuk ruang yang besar, untuk hall. Tapi kat rumah biasanya kita pakai radial saja. So untuk radial awak boleh ni lah. Katakan awak ada MCB, awak ada live, neutral, earth,
Dan awak ada soket. Ada 2 soket OLED awak pasang untuk buat satu MCB control 2 je. So depth kat sini je lah. Okay, so kita just boleh direct je lah radial ni dia boleh direct terus. Okay, left dulu lah. So left, oops, left. Kemudian kita ada earth. Okay, earth. Sambung. Kemudian neutral. Neutral. Macam tu je sambungan dia. Semudah je. So ni dekat DB sini. Dan ni semua kat DB. Boleh guna katakan 16M lah. Kalau mudah. 16M rating. So settle lah. Untuk yang lain pun sama. Untuk yang soket outlet yang lain pun sama juga. Dan kabel dia mesti 2.5 mm square ataupun 4 mm. Kalau yang tadi, kalau yang ini mesti 2.5 mm ataupun 4 mm. Kalau untuk yang ini awak boleh guna 1.5 je size kabel. Okay, so okay tak? Setakat ni okay? Faham Boleh. Faham. Boleh Acik ikut situ. Boleh masuk lagi tak? Kalau kata saya nak move ke topik baru, awak rasa awak boleh sumbat lagi ke ataupun awak rasa dah tak boleh? Banyak. Topik berapa? Topik 4 chapter yang kelima, yang last kali. Pasal global. So at least kalau saya boleh cover sikit, at least next week saya terus boleh habiskan lah. So makna habis terus chapter kita punya syllabus. So once dah habis, kita jumpa untuk test nanti dan juga mungkin untuk revision sikit sebelum final lah. Itu je lah. Dan untuk awak punya ni lah, project presentation awak. Boleh. Boleh. Boleh masuk ni? Badrul okay. Kami Alia Boleh, saya siap ni. Macam sebab dia senyap je. Dia terkeluar je. Tak pasti dia ada ke tak ada kan. Sebab tak ada respon dia. At least kalau Alia mungkin kalau tak boleh nak bercakap awak ni lah, awak tulis message lah kot at least message dekat chatbox kan. At least sekurang-kurangnya saya tahu awak ada ni lah, awak masih bersama-sama lah dengan kawan-kawan awak Okay, good. Okay, so kita habis yang bahagian yang design lah electrical system ni. So tujuannya sebab apa saya bagi ni, at least awak sebagai pengetahuan awak, sebagai at least sebab awak building services, so benda ni basic juga. So awak kena tahu bila nanti awak jadi engineer, awak nak pergi melawat site, tengok awak represent company awak, kontrak, dan awak kena monitor kerja-kerja kontraktor yang buat kerja ni untuk awak punya company, buat building, kena buat pasang wiring. So at least awak tak kena kelentong, awak tahu kan berapa standard untuk soket outlet, untuk lampu, so at least awak tahulah. Okay. So biasanya bila dah habis ni, awak calculate semua ni, teruslah boleh come out dengan ni punya single line diagram ni. Awak biasanya kalau macam ni kita boleh tarik je lah tarik je ni 2 kali 13M socket outlet, size dia 2.5 lah. So ni, dan awak boleh letak kat sini lah, ni MCB 16M, ni MCB je 20 ampere untuk water heater. So untuk water heater ni dia kena ada PLCB kat sini 10 milliampere sensitivity, 40M 10 milliampere, dan barulah masuk kepada water heater 1500 watt water heater. Ni kena complete kan lah. Sama juga ni kita boleh guna 3 ampere MCB, 3 ampere. So ni ada
ada lampu 1, lampu 2 boleh listkan lah boleh listkan. So ni untuk complete, biasanya untuk single line diagram kita kena complete lah. So mungkin ada extra, yang extra tu kita boleh setkan sebagai reserve. Kita boleh tulis lah, katakan extra 1 kat sini pun sama, kita boleh tambah 1 reserve MCB, kita panggil reserve. Memang biasa macam tu, kita kena letak reserve. Sebab apa? Sometimes kadang-kadang kalau ada litar kita problem, meletup ke kadang MCB tu terus rosak. So bila rosak, kita boleh, at least kalau ada reserve, kita boleh movekan kabel tu kepada MCB yang baru untuk temporary lah, sebelum kita replacekan MCB yang rosak tu. Okay, so habis bahagian ni untuk yang single line untuk design ni.